Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kita kitab Sunan Tirmizi. Malam ni insya-Allah babu fiman rawa haditsan wa huwa yura annahu kadhibun, yura ay yuzannu, disangka. Bab berkenaan dengan orang riwayat hadis sedang dia tu dianggap bahawa dia adalah seorang pembohong. Apa hukum bagi orang tu? Haddatsana Bundarun qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi qala akhbarana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا orang menceritakan, meriwayatkan satu hadis daripada aku, wa huwa yura annahu kadhibun, sedang dia tu dilihat ataupun dianggap bahawa dia tu adalah bohong, fahuwa ahadul kadhibin, maka dia tu dianggap salah seorang daripada mereka yang bohong. Ra'a di sini bermakna zanna, maksudnya yura ay yuzannu. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وسامرة, semakna dengan hadis bab ni, datang riwayat daripada Sayyidina Ali dan Samurah. Hadza hadisun hasanun sahihun wa rawa Syu'batu 'anil Hakami 'an Abdurrahman ibn Abi Layla 'an Samurata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadits, ada lagi sanad daripada Syu'bah hadis ni. Warawal A'masyu, Imam Amash ibn Abi Layla juga riwayat daripada Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla an Aliyin, sahabat tak sama. Abdurrahman bin Abi Layla dalam sanad Syu'bah tu tadi. Samurah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Samurah bin Jundub ataupun Jundab. Dalam sanad Imam Amash pula, Imam Abdurrahman bin Abi Layla riwayat daripada Sayyidina Ali, maknanya perbezaan sanad. Wa kana hadithu Abdurrahman bin Abi Layla an Samurata inda ahli al-hadith asahhu, ay asahhu min Abdurrahman bin Abi Layla an Ali. Jadi sekarang di hadapan kita ada dua sanad. Abdurrahman bin Abi Layla riwayat daripada Samurah ada, dan juga riwayat daripada Sayyidina Ali. Imam Tirmizi kata dalam dua sanad tu, hadis Abdurrahman bin Abi Layla daripada Samurah tu, itulah asahhu, ay terlebih sahih ataupun terlebih rajih ataupun kurang kedhaifan. Boleh ambil tiga makna bagi as-sahhu tu inda ahli hadis, di sisi ulama hadis. Qala sa'altu Abdullah bin Abdurrahman Aba Muhammadin. Imam Tirmizi kata, aku tanya pada Abdullah bin Abdurrahman, iaitu gelaran dia Aba Muhammad, an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Tanya tentang hadis ni,
qultu lahu, soalannya aku tanya pada Abdullah bin Abdurrahman, tanya, man rawa hadithan wa huwa ya'lamu anna isnadahu khata'un ayukhafu an yakuna qad dakhala fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, orang riwayat hadis sedangkan dia tahu bahawa sanadnya khata, salah, adakah dibimbangi dia tu menjadi orang yang masuk dalam hadis sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dia tu pembohong, ataupun idza rawan nasu hadisan mursalan, ataupun apabila orang ramai riwayat hadis secara mursal, fa asnadahu ba'dahum atau qalaba isnadahu yakunu qad dakhala fi hadzal hadis. Soalan yang kedua ni, apabila orang ramai riwayat hadis secara mursal menggugurkan rawi dalam sanad, kemudian sebahagian daripada mereka menyambungkan sanad jadi musnad, ataupun qalaba isnadahu, sanadnya jadi makhluk, terbalik sanad tu. Bila dah berlaku dalam sanad begitu, adakah itu menjadi orang itu dah masuk dalam hadis ini, dalam hukum hadis kata pembohong tu dah jadi begitukah? Faqala la, jawab kata Abdullah bin Abdurrahman, tidak. Innama makna hadzal hadis, hanya maksud hadis ni, kata kadzib ni, idza rawa rajulu hadisan wala ya'rifu lidzalika alhadis 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslun. Apabila seseorang riwayat hadis sedangkan dia sendiri tidak tahu bagi hadis itu benar-benar datang asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke dia tidak tahu, fahaddatsa bihi, terus dia meriwayatkan hadis, fa akhafu an yakuna qad dakhala fi hadzal hadis, aku bimbang orang itulah menjadi masuk dalam hukum hadis ni. Maksudnya, kalau orang tu riwayat dalam sanad dia ada berlaku kesalahan, itu tidak termasuk dalam di bawah ugutan hadis tu. Dan juga orang tu dia riwayat hadis tapi asal punca datang hadis tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke apa dia tidak tahu, tapi dia riwayat juga, maknanya dia juga tidak masuk orang tu tidak tahu, orang tu riwayat hadis, dia sendiri tidak tahu hadis ini asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dia tidak tahu, kemudian dia riwayat hadis tu, aku bimbang yang itulah masuk dalam hukum ugutan daripada hadis kata kadzib tu. Jadi maksudnya nak meriwayatkan hadis perlu berhati-hati biar benar-benar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dalam keadaan tidak pasti riwayat itu akan dianggap pembohong, salah seorang daripada mereka yang bohong. Jadi ini berkait dengan tugas bagi imam-imam, orang alim ulama meriwayatkan hadis itu, perlu mereka menjaga. Babu ma nuhiya anhu annahu yuqalu inda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini perkara yang dilarang daripada Nabi sallallahu alaihi, daripada yang riwayat tu bahawa dikatakan di sisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Muhammad bin al-Munkadir wa Salim bin Abi Nadr an Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi Rafi' wa ghairi apa tak terang sini, wa ghairihi
wa ghairihi. An Abi Rafi'in wa ghairihi rafa'ahu, memarfu'kan hadis. Maknanya ghairihi ghairu Qutaibah. Hadis ni Imam Tirmizi riwayat daripada Qutaibah, wa ghairihi maksudnya di sini wa ghairi Qutaibah, selain daripada Qutaibah juga riwayat hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafa'ahu ay marfu'an, secara marfu'. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, la ulfiyanna ay la ajidanna, aku tidak dapati salah seorang daripada kamu muttaki'an, sambil menyandar, ala arikatihi, di atas katilnya, arikah sarirah, katil dah dihias untuk duduk menyandar. Tas tu ya'tihi amrun bima umirtu bihi, datanglah di sisi orang tu, orang yang ada di atas arikah tu, satu perintah daripada perintah yang aku perintahkan dengannya, au nahaitu anhu, ataupun larangan aku yang larang daripadanya. Fayaqulu, ketika tu orang tu kata, orang yang ada di atas arikah tadi, dia kata, la adri, aku tidak tahu ni semua daripada Rasulullah SAW ke apa, yang aku tahu ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu, apa yang kami dapati dalam kitabullah Al-Quranul Karim, itulah kami mengikuti. Maksudnya ini berkenaan dengan munkirin hadis, mereka nak amal Quran saja, ini lagi berat pada nak amal Quran sunnah saja. Ini step lagi tinggi. Hadis pun tak mau Quran saja. Jadi kata larangan ke perintah ke daripada aku, dia jawab kata la adri, tak tahu. Yang dia kata apa, dia naknya hak dalam Al-Quran saja. Jadi orang yang berpaling daripada hadis, maknanya dia dah dikira orang berpaling daripada Al-Quran juga. Sebab wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, semuanya Nabi SAW bersabda, itu semua tutur kata semua ni wahyu, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain ada, kana Jibrilu yanzilu bis sunnati kama yanzilul Quran, seperti mana ayat Quran itu diturunkan melalui Jibril. Hadis-hadis juga dengan nisbah Jibril alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, hadza haditsun hasanun wa rawa ba'dhum an Sufyan an ibn al-Munkadir عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر. Sufyan, hadza haditsun hasanun, sebahagian daripada mereka muhaddisin riwayat hadis ni daripada Sufyan bin Uyainah daripada Ibnul Munkadir secara mursal. Dan Sufyan bin Uyainah apabila dia riwayat hadis ni alal infirad, secara persendirian, dia seorang riwayat hadis ni, bayana haditha, dia akan nyatakan hadis Muhammad bin
Al-Munkadir itu daripada hadis Salim bin Nadhr. Wa idza jama'ahuma rawa hakadha wa Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu Aslam yang tadi warawa ba'dhum an Sufyan. Di situ ada waw. Nah, ingat waw tu akan kita sebut. Wa idza jama'ahuma, dan apabila himpun dua sanad tu, rawaha kaza, riwayat beginilah. Beginilah maksudnya dengan menggunakan kalimah waw warawa ba'duhum di situ. Itu cara Imam Tirmizi ataf dengan waw tu. Warawa ba'duhum an Sufyan, begitu. Itu himpun dua sanad tu. Abu Rafi' ni hamba merdeka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aslam. Haddatsana Muhammad bin Bashar قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر النخمي عن المقدام بن معدي كربة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, adakah seseorang mungkin hadis sampai kepada dia daripada aku, keadaan dia pula ketika itu sambil dia menyandar di atas katilnya, ala arikatihi ay ala saririhi, fa yaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Kemudian dia kata, orang muttaqi ala arikah itu kata, di antara kami dan di antara kamu ada kitabullah, Al-Quran ada. Fama wajadna fihi halalan istahlalnahu. Apa hukum halal yang kami dapati dalam Al-Quran tu, kami menganggap halal hukum tu. Wama wajadna fihi haraman haramnahu. Haram yang kami dapati dalam Al-Quran itulah kami menganggap haram. Wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata mereka begitu seolah-olah mau terima hak Al-Quran sahaja, atau mau tak perlu daripada Rasulullah SAW tu. Jadi sebab tu Nabi SAW bersabda, wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramahullah. Dan sesungguhnya apa-apa hukum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ada beberapa perkara dalam hadis-hadis di mana pengharaman itu tidak disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi maksudnya pengharaman daripada Rasulullah SAW itu sama seperti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesetengah mereka nak Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam Al-Quranul Karim, itulah mereka nak. Selain daripada itu, daripada Rasulullah SAW, mereka anggap itu tidak diterima sebagai larangan untuk meninggalkan perbuatan itu. Itulah jawapan daripada, ungkapan daripada mereka, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Kami mau ikut apa yang dapati dalam Al-Quran sahaja. Hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi.
babun fi karahiyati kitabatil ilmi. Bab berkenaan dengan tegahan menulis ilmu. Haddatsana Sufyan bin Waki' qala akhbarana ibn Uyainah an Zaid bin Aslam an abihi an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri qala ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kitabati ay fi kitabati hadisihi, menulis hadis, menulis kitabatil ilm tadi maksudnya menulis ilmu, iaitu menulis hadis. Kami minta kebenaran di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis kitabati hadisihi. Falam ya'zan lana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan menulis bagi kami jadi munkirin hadis. Mereka ingkar hadis, tapi guna hadis mereka jadikan dalil untuk kuat bagi pihak dia. Hadis ni kata Nabi SAW sendiri larang menulis hadis, tak benar pun, maknanya tak perlulah. Yang penting simpan Quran cukup. Begitu. Jadi Nabi SAW tidak izin ni dalam hadis ni, maksudnya ini peringkat awal di mana sahabat-sahabat ketika itu masih tidak mantap lagi keimanan mereka dan keilmuan mereka, dan ada pula Nabi SAW ketika itu bimbang apa yang turun ayat Quran tu akan campur dengan tafsiran daripada Rasulullah SAW tu. Maksudnya bila turun ayat Quran, Nabi SAW bagi faham apa yang Rasulullah SAW bersabda, hadis-hadis berkaitan hukum tu, ayat tu jadi tafsir. Jadi sahabat-sahabat ni kadang-kadang mereka ni tulis ayat, lepas tu tafsiran tu pun tulis sekali. Lama-kelamaan jadi itulah semua Quran yang Rasulullah SAW punya sabdaan pun dah campur dalam tu. Bimbang keadaan tu. Pada peringkat awal Nabi SAW tidak benar. Kemudian daripada tu keadaan dah ubah, dah mantap keimanan dan keilmuan sahabat-sahabat. Ketika tu dah mula boleh menulis hadis-hadis tu. Sebab tu ada hadis ditulis simpan di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As, di sisi Asma, ada hadis-hadis. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz bimbang kehilangan hadis-hadis disebabkan ramai orang hafal hadis, sahabat-sahabat tabi'in meninggal dunia, ketika itulah dia usaha nak himpun hadis-hadis tu dalam bentuk kitab. Jadi Imam Ibn Shihab Az-Zuhri dialah mula buat kerja himpun hadis-hadis dan jadikan kitab hadis masa itu dah. Jadi maknanya peringkat awal lah yang Rasulullah SAW larang daripada menulis hadis itu. Wa qad ruwiya hadzal haditsu min ghairi hadzal wajhi aidan. Hadis ini diriwayat selain daripada sanad ini pun ada an Zaid bin Aslam, sahabatnya bukan Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Aslam. Wa rawahu ay rawa hadzal haditha Hammamun an Zaid bin Aslam. Hammam juga menulis meriwayat hadis ni daripada Zaid bin Aslam. Maksudnya ada sanad menyokong
kepada sanad hadis Islam tu. Babun fi rukhsati fihi, bab berkenaan dengan kebenaran padanya pada menulis hadis. Haddatsana Qutaibah qala akhbarana al-Laits 'an al-Khalil ibn Murrah an Yahya ibn Abi Salih an Abi Hurairah qala. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata kana rajulun minal ansari yajlisu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki Ansar duduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya duduk dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasma'u minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-haditha fayu'jibuhu wa la yahfazuhu. Dia dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang menghairankan, hadis-hadis itu menghairankan dia, sedang dia tidak mampu nak menghafal hadis-hadis itu. Fasyaka dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia adu keadaan dia tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni la asma'u minkal haditha fayu'jibuni wa la ahfazuhu. Dia beritahu Rasulullah SAW, memang dia ni dengar hadis daripada Rasulullah SAW, hadis-hadis itu menghairankan saya dan saya tidak mampu, tidak dapat menghafal hadis itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'in bi yaminika, hendaklah engkau mengambil bantuan dengan tangan kanan, itu akan membantu kepada ingatan engkau. Ada tulis ista'in bi yaminika, maksudnya tulis hadislah. Wa auma'a biyadihil khatta, dan seterusnya setelah bersabda ista'in bi yaminika ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan tangannya, khat, menulis. Khat ay kitabah. Maksudnya auma'a ay asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihil khatta, al-khatta ay al-kitabata. Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan tangan dia supaya menulis hadis. Wa fil babi an Abdullah bin Amr, hadha hadithun laisa isnaduhu bizakal qa'im. Laisa isnaduhu bizakal qa'im, maksudnya ay qawi, dhaifun. Dalam bab ni masih ada lagi hadis datang riwayat daripada Abdullah bin Amr, dan Imam Tirmizi kata hadis ni sanadnya tidak kuat. Wa sami'tu Muhammad bin Ismail yaqulu al-Khulailu, Khulail, betul sini putus panjang dia. Al-Khulailu bin Murrata munkarul hadis. Habis munkar. Apa maksud munkar hadis? Munkar maksudnya mukhalafatud dha'ifi lis-siqat. Rawi dhaif, rawi itu memang dhaif. Riwayat daripada rawi dhaif itu bercanggah dengan riwayat daripada
rawi siqah. Keadaan hadis seperti itu dinamakan munkarul hadis. Penama hadis munkar, Khalil bin Murrani munkarul hadis. Jadi maksudnya bab ni nyatakan harus boleh menulis hadis. Haddatsana Yahya bin Musa wa Mahmud bin Ghailana qala akhbarana al-Walid bin Muslim an al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب Nabi SAW khutbah fadzakara qissatan fil hadits, satu kisah Nabi SAW menyebut dalam hadis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Syatin uktubu li ya Rasulullah. Abu Syat kata, Abu Syat apa mana? Bapa kambingnya. Kalau Ibn Hajar anak batu, jangan lu terjemah Melayu. Ustaz sudah dengar. Ibn Hajar lah. Abu Syat lah, sedap dah dengar gitu. Kalau terjemah, tak sedap pula orang dengar. Bapa kambing lah, anak batu lah. Ibnul Mayyit pun ada, nama imam masyhur, anak Mayyit. Nama yang agak pelik sikit. Haddatsana Yahya bin Musa faqala Abu Syatin uktubu li ya Rasulullah. Hendaklah dia kata, Abu Syat kata pada Rasulullah, hendaklah kamu menulis bagi aku, Rasul, ya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu li Abi Syatin. Hendaklah kamu menulis bagi Abu Syat ni. Wa fil hadis qissah, ada kisah panjang hadis ni. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tulis tu apa? Hadis lah. Untuk Abu Syat, Abi Syat tu. Jadi ini menjadi dalil yang nyata jawaz kitabatul hadis tu. Hadza hadithun hasanun sahihun wa qad rawa Syaiban an Yahya bin Abi Katsir mislah hadza. Haddatsana Qutaibah قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه وهو همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. Abu Hurairah kata, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadis disimpan, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak banyak daripada aku, kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin al-As ni dia rajin tulis, ambil hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bersabda tu, fainahu kana yaktubu. Kebiasaan dia memang dia menulis hadis tu, wa kuntu la aktubu, dan sedang aku tidak menulis. Kata macam mana dia boleh riwayat banyak? Dia hafal lah. Dia hafal. Lagipun setelah dia masuk Islam, lebih kurang 4 tahun saja sempat dengan Rasulullah SAW. Dia tak buat apa-apa kerja lain dah. Pergi kerja ladang kurma ke, pergi jalak
kelapa sawit pula tukar kelapa sawit Malaysia. Buah kurma. Lepas tu yang tak ada ladang sahabat bawa niaga. Jadi Abu Hurairah ni dak belaka. Dia duduk dalam Masjid Nabawi, duduk di tempat Ashabus Suffah. Kalau ada makan, tak ada puasa gitu. Bila Rasulullah SAW suruh pergi jihad, suruh di mana-mana ngajar, sampaikan hukum ahkam, buat apa yang Nabi suruh. Sudah tu balik duduk di tempat Ashabus Suffah dalam Masjid Nabawi. Banyak masa dengan Rasulullah SAW. Apa Rasulullah SAW bersabda dia hafal, ingat. Dan hadis-hadis sebelum dia masuk Islam, beberapa banyak tahun itu pun mungkin dia dapat dengar balik daripada sahabat-sahabat lama tu, seperti mana Aisyah radhiyallahu taala anha dapat riwayat juga berkenaan dengan permulaan wahyu Rasulullah SAW buat ibadat dalam Gua Hira, apa semua ni. Masa tu dia lahir pun tak lagi. Masa Rasulullah SAW di Gua Hira tu, dia pun tak lahir lagi. Umur dia berapa? Masa Rasulullah SAW wafat tu 18, tolak 10 di Madinah. Di Mekah umur dia 8 tahun. Nabi duduk Mekah berapa tahun? 13 tahun lepas dapat nubuah tu. 13 tolak 8, maknanya 5 tahun awal sebelum Aisyah tu lahir, berlaku ibadat di Gua Hira selama 6 bulan sebelum terima ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Tapi dalam Bukhari kisah Nabi SAW ibadat di Gua Hira, jumpa dengan Jibril alaihissalam turun ayat pertama tu. Siapa riwayat? Aisyah riwayat. Maknanya dia dapat tahu daripada sahabat-sahabat. Sayyidina Umar ada, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ayah dia sendiri. Jadi keadaan yang sama. Abu Hurairah juga dia dapat tahu hadis-hadis Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam dan juga selepas dia dah ada bersama dengan Rasulullah SAW lebih kurang 4 tahun. Jadi dia banyak hafal hadis. Nabi SAW pun bagi doa untuk dia supaya dia dapat hafal hadis-hadis itu. Dengan berkat doa daripada Rasulullah SAW, dia dapat hafal banyak hadis. Dan ada di kalangan sahabat-sahabat kata suka-suka dengan Abu Hurairah. Kata, kamu ni masuk Islam baru tak berapa lama lagi, tapi dah hafal hadis banyak dan riwayat pun banyak hadis-hadis. Jadi dia kata, memanglah ketika kamu sibuk dengan urusan kebun, kurma, perniagaan, aku tidak sibuk satu pun. Duduk dengan Rasulullah SAW dalam Masjid Nabawi, baca hadis-hadis, dengar hadis daripada Rasulullah SAW, hafal hadis-hadis, dah ingat. Kerja dia waktu malam lepas Isya, ulang hafal hadis-hadis yang dia dah hafal tu. Bila Rasulullah SAW tahu dia dah hafal begitu, kadang lewat malam baru tidur. Sebab tu Rasulullah SAW suruh Abu Hurairah ni semayang malam ataupun semayang witir. Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal buat siap sebelum tidur. Maknanya dah lewat tidur, tak lama nak bangun pula. Jadi penat dia. Bila penat, kurang tidur, ganggu fikiran, kurang masalah di otak nak hafal pula. Jadi Nabi SAW bagi kemudahan dengan Bilal. Lepas belum tidur tu boleh buat semayang witir siap. Tidak kalau lewat bangun balik pun sempat subuh, tak apa dah.
witir siap dah. Begitulah. Itulah apa nama Abu Hurairah kata, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat Nabi lebih banyak hadis daripada aku, hadis datang daripada Rasulullah SAW, kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni banyak hadis. Dia dapat mana? Innahu kana yaktubu. Dia tu rajin tulis. Bila Rasulullah SAW bersabda, dia ikut tulis. Jadi hadis-hadis ada banyak dia dah tulis dah, ada dengan dia. Wa kuntu la aktubu. Abu Hurairah kata, aku ni memang tidak tulis, tumpu hafal saja. Jadi maksudnya daripada hadis ni juga Imam Bukhari pula Imam Tirmizi nak bagi nampak tajuk kata apa? Rukhsah fi kitabatil ilm. Boleh tulis hadis tu. Hadza hadisun hasanun sahihun wa wahbu bin Munabbihin min akhihi huwa Hammam bin Munabbih. Babu ma jaa fil hadithi an Bani Israel. Perhatilah bab ni. Tulis, ambil hadis daripada, riwayat hadis daripada Bani Israel itu. Bab datang berkenaan dengan hadis riwayat daripada Bani Israel. Kita kata apa? Israiliyat kan? حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن يوسف عن عبد الرحمن ثابت بن ثوبان الماء يغبى العين كان sini supaya al-Sauban al-Abid al-Syami gitu. Al-Abid an Hasan bin Atiyah an Abi Kabshat as-Saluli an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat kamu dapat daripada aku, satu ayat itulah kamu sampaikan balik kepada orang lain. Jadi nak sampaikan apa yang dapat daripada pengetahuan agama itu penting. Jadi tidak kata kita ni kena jadi alim dulu, kemudian barulah kita nak sampaikan ilmu pada orang lain. Jadi tidak ada syarat-syarat apa-apa begitu. Kalau tahu satu ayat tu sampaikan kepada orang lain. Tahu kita kena semayang, contohnya sampaikan kepada orang lain supaya orang lain yang tidak semayang juga akan semayang. Begitulah maksudnya. Pelan-pelan apa yang kita mampu kita sampaikan kepada orang. Tidak ada syarat apa-apa di sini. Nak sampaikan satu pengetahuan kita tahu tu mesti kita ni alim, barulah boleh sampaikan. Tidak begitu. Yang kedua, wahadithu an Bani Israel, dan hendaklah kamu meriwayatkan daripada Bani Israel, wala haraja, tidak menjadi dosa. Baik, terjemah tidak menjadi kesalahan. Boleh riwayat. Jadi ada imam hadis, dia dalil dengan potongan hadis ni, wahadithu an Bani Israel,
Nabi SAW dah benar menerima pengetahuan daripada Bani Israel itu, maknanya adalah syarahan di situ yang terima itu tidak boleh bercanggah dengan hukum syarak. Jadi banyak sahabat-sahabat ambil kisah-kisah Nabi Anbiya daripada Bani Israel. Mana sahabat tahu hidup dalam keadaan jahiliyah, tidak ada apa-apa ilmu. Bila turun ayat-ayat Quran berkenaan dengan kisah-kisah Nabi Anbiya dulu, jadi ada juga kisah-kisah berkenaan dengan kaum-kaum dulu. Jadi mereka terpaksa tanya golongan Bani Israel itulah. Jadi golongan Bani Israel ni akan ceritalah, akan beritahu Nabi itu, Nabi ini, kisah tu, kisah ni. Jadi bila cerita ni adalah kan mungkin ada menambah, ada mengurang. Itu kita hati-hati. Dengan sukatan apa? Kita sukat apa yang daripada Bani Israel itu adakah bercanggah dengan syarak kita. Kalau tidak bercanggah, tak ada masalah, boleh terima. Jadi ada sebahagian muhaddisin di kalangan muhaddisin, mereka dalilkan dengan muhaddisu an Bani Israel ni, mereka kata kalaulah daripada Bani Israel itu boleh riwayat, boleh menceritakan apa yang dapat tu. Kenapa tidak boleh menerima riwayat daripada rawi kurang ingatan kata hadis tu dhaif? Tak boleh terima ke hadis dhaif tu? Sedap soalan dia. Saya ulang lagi, kalau boleh riwayat hadis daripada Bani Israel, tidak bolehkah mau menerima riwayat daripada rawi kurang ingatan yang dihukum hadis itu dhaif kan? Tak boleh terimakah hadis dhaif itu? Maknanya muhaddis yang bawa dalil begitu, maksud dia nak suruh amal hadis dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif, sebab Bani Israel mereka kata kalau banding dengan umat Rasulullah SAW, rawi yang kurang ingatan tadi, kira-kira rawi itu tidak seteruk Bani Israel. Bani Israel boleh riwayat daripada dia tu terima. Kenapa rawi dhaif punya hadis tu tak boleh terima? Nampak? Maknanya golongan muhaddisin kata banding begitu tu nak suruh terima hadis dhaif, yang boleh amal tu amal, begitu. Wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini tak payah terima dah lah. Selalu duk baca ni. Orang bohong atas aku sengaja, sedialah tempat duduk dia di neraka. Hadza haditsun hasanun sahih. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Asim 'anil Auza'i an Hasan bin Athiyyah an Abi Kabshat as-Saluli an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu ay nahwa al-hadits al-mutaqaddami. Tulis sanad saja, hadis tak tulis, isyarat dengan nahwahu, maksudnya hadis bagi sanad ni sama dengan hadis sanad datang dengan sanad dulu dalam hadis bab tu sama. Jadi yang Imam Tirmizi masukkan sanad ni sebagai
sanad boleh menyokong mutaba'ah syahid begitu. Wa hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis yang menyokong kepada hadis bab itu juga hadis hasan sahih. Bab ma jaa an-nadala 'ala al-khairi kafa'ilihi. Dal yang menunjuk ke arah kebaikan, orang itu bagaikan yang melakukan kebaikan itu. Tunjuk galak supaya orang buat kebaikan, bermakna orang yang galak itu juga sama dengan orang yang digalak buat amal ibadat itu. Jadi dia akan dapat pahala. An Anas bin Malik qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu. Anas bin Malik kata, seorang lelaki dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu yastahmiluhu, minta kenderaan unta gitu. Yastahmiluhu ay yatlubu minhul markaba, apa yang boleh menunggang. Itu dia minta di sisi Rasulullah, hanya minta Rasulullah SAW bagi dia naik kenderaan boleh, dia teruskan safar dia. Falam yajid indahu ma yahmiluhu, tidak dapati di sisi Rasulullah SAW fadalla ala akhara, falam yajid indahu ma yahmiluhu, tidak ada di sisinya, di sisi Rasulullah apa yang boleh menunggangkan dia. Fadallahu ala akhara, Nabi SAW tunjuk isyarat kepada orang lain. Fahamalahu, orang tu pula hamalahu, jadi orang yang ditunjuk tu bawa ke lelaki yang minta bawa dia tu. Jadi maknanya Rasulullah SAW dia sendiri tidak mampu nak tolong permintaan sahabat tu. Dia cari sahabat yang mana boleh tolong, dia join bagi. Kemudian daripada tu fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu faqala, dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dalla 'alal khairi kafa'ilihi, yang menunjuk ke atas kebaikan itu bagaikan orang itu melakukan kebaikan itu. Jadi dal itu macam mana dia dapat pahala? Disebabkan orang itu membantu kepada orang lain, pahala sawab begitu. Wa fil babi an Abi Mas'ud wa Buraidah, hadha hadithun gharibun min hadzal wajhi
من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تسمعون. الله أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.